ربنا سبحانه وتعالى لنقف غدا بين يدي الله وقد ابيضت وجوهنا وحسنت أعمالنا فيرضى عنا ربنا ويدخلنا إلى جنان لا يعلم نعيمها إلا الله. بارك الله بكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. Macam faham tuan-tuan? Tengok khusyuk semacam insaf. Bermulanya kebangkitan rakyat Syria tuan-tuan pada bulan 3 2011 tahun lepas. Segala-galanya bermula apabila berlaku kebangkitan di Tunisia, di Libya, di Mesir dan beberapa negara Arab yang lain. Orang-orang di Syria bila ditanya adakah mungkin berlaku kebangkitan ini di Syria, nak tanya soalan pun tak berani. Saya masih ingat tuan-tuan masa bulan 3 tu kebetulan saya berada di Syria. Kebetulan saya bertanya dengan seorang driver bas Palestin. Saya tanya dekat dia, semua negara Arab dah bangkit, Syria boleh bangkit? Apa jawapan orang Palestin ini? Dia kata mustahil. Mustahil. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia tahu betapa bengong jahatnya pemerintahan Bashar al-Assad. Hukum zahir manusia mengatakan Syria takkan berlaku kebangkitan rakyat dengan sebab kezaliman penindasan yang lebih daripada 30 tahun. Walakin Allah Ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menghendaki sesuatu perkara itu berlaku, Allah menjadikan sebab berlakunya kebangkitan rakyat. Segala-galanya bermula apabila ada sekumpulan kanak-kanak sekolah rendah di sebuah bandar Dar'a. Bandar Dar'a ni tuan-tuan tempat kelahiran Al-Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi? Pengarang kitab Hadis 40. Korang kalau Imam Nawawi tak kenal melampau awak, Mawi korang kenal ya? Al-Imam Nawawi seorang ulama yang terkenal, lahir di bandar Dar'a di sebuah kampung bernama Nawa. Ada beberapa orang kanak-kanak sekolah ni, diorang tengok televisyen dan diorang tengok satu slogan yang ditulis dekat bangunan-bangunan negara-negara seperti Libya, Mesir, Tunisia. Orang kat sana dia tulis satu slogan, Asyabu yuridu isqatan nizam. Rakyat nak jatuhkan pemerintahan. Ditulis slogan begitu di bangunan-bangunan masa kebangkitan berlaku. Lalu budak-budak sekolah rendah yang tak tahu kepala ekor ni tuan-tuan, dia pun tulis tulisan yang sama dekat bangunan sekolah dia. Dia tak faham makna benda pun. Budak-budak baru nak ambil kebiasaan, bawa kebiasaan ni tuan-tuan. Dia ingat ni tulisan gravity ke benda kan? Itu dia lah. Asyabu yuridu isqatan nizam. Bila dia orang tulis perkataan ni tuan-tuan, rakyat nak jatuhkan pemerintahan dekat dinding sekolah. Hari itu juga, kan saya dah kata tadi, semua sekolah ada SB. Dia hantar laporan ke Balai Polis Dar'a dan ketua balai yang bernama Atif Najib mengarahkan supaya sekolah itu diserbu. Hari itu juga tuan-tuan, diserbu dan ditangkap semua budak-budak kecil yang tulis perkataan ni tuan-tuan. Gila tak gila perempuan ni? Kalau yang tulis tu budak-budak besar Universiti Munasabah nak kau tangkap. Ini budak-budak kecil kau tangkap. Nak kabur bengong tak kabarnya perempuan ni tuan-tuan. Ditangkap, disumbat dalam buanan kereta dan dibawa ke balai. Tuan-tuan tahu apa azab yang dikenakan kepada budak-budak ni? Mereka dibelasah, mereka disebat, dan mereka antara siksa yang dikenakan dicabut kuku mereka tuan-tuan. Ini cabut kuku ni bukan benda yang cakap kosong tuan-tuan. Ketika saya menziarahi pelayaran-pelayaran Syria di Turki, saya lihat bagaimana salah seorang mangsa yang dicabut kuku tuan-tuan. Jadi kita tengok tak kata apalah, teruk sangat. Lalu tuan-tuan, budak-budak ini ditangkap, disiksa dan dibunuh, dan ahli keluarga mereka datang di balai polis tersebut dan minta supaya anak mereka diserahkan. Apa jawapan anggota keselamatan Bandar Dar'a? Dia kata, lupakan anak-anak kamu dan buat anak yang lain. Dia kata macam tu. Kalau kamu rasa kamu tak mampu, bagi bini kau dekat kami, katakan buat bini kau mengandung sekali lagi. Memang celaka tuan-tuan. Maka orang-orang Bandar Dar'a ni buat demonstrasi yang pertama dalam hidup mereka semenjak 40 tahun. Demonstrasi aman yang pertama dibuat atas tujuan apa? Bukan nak jatuhkan Bashar al-Assad, tujuannya untuk diserahkan anak mereka, itu je. Tapi tuan-tuan, anggota keselamatan Syria mengatakan mereka yang berkuasa pada rakyat,
lalu ditembak rakyat yang keluar berdemonstrasi. Hari itu tuan-tuan dibunuh depan-depan balai polisi. Berita ini tersebar luas ke Syria. Lalu orang Syria kata apa? Nampak gayanya, kita kena bangkit. Lalu tuan-tuan, berlakulah kebangkitan rakyat di Syria. Bermula daripada Bandar Dar'a, merebak kepada seluruh pelosok Syria pada hari ini. Apa kata orang Syria? Anal awan li an na'isha kal ahya ba'da an na'isha kal amwat. Sudah sampai masanya untuk kita hidup seperti orang lain hidup, yang mempunyai kemuliaan hidup, mempunyai kemerdekaan, bebas bersuara. Selepas mana kita hidup lebih 40 tahun seperti bangkai penyawa, tidak ada apa-apa kemuliaan. Lalu berlakulah kebangkitan yang mendadak di seluruh Syria dengan tidak ada apa-apa perancangan, tetapi dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bila orang Syria kata apa? Mustahil berlaku kebangkitan, tetapi Allah Taala mentakdirkan kebangkitan ini berlaku setelah terbunuhnya kanak-kanak sekolah di Bandar Dar'a, tuan-tuan. Bashar al-Assad al-Mujrim, penjenayah terbesar ini, bila melihat rakyat bangkit, beliau mengarahkan puluhan ribu bala tentera untuk menyerang mana-mana kampung, bandar, pekan, negeri yang terlibat dalam kebangkitan rakyat. Habis rumah-rumah dibom, masjid-masjid dibom, hospital dibom, hatta doktor-doktor yang disyaki menyelamatkan orang-orang yang keluar demonstrasi dengan doktor-doktor dibunuh, tuan-tuan. Mana-mana pesakit yang dibawa ke hospital dibunuh dalam hospital. Tentera Syria sendiri yang cedera parah akibat berlawan dengan rakyat, tentera ini akan disuntik dengan suntikan beracun sehingga mati. Ini gila punya kerajaan yang tidak ada segila kerajaan ini kecuali di Syria, tuan-tuan. Persoalan yang timbul, kenapakah sehingga hari ini Bashar al-Assad boleh bertahan? Saya sebutkan daripada mukadimah, paling lama Libya 8 bulan limput. Libya ketika rakyat dibangkit, NATO support, Amerika support, semua support. Tetapi di Syria, tuan-tuan, tidak ada mana-mana negara yang support kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syria disupport oleh China, Rusia, Israel, Iran, Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbullah. Hizbullah di mana, tuan-tuan? Kumpulan patung-patung berhala. Istilah ini yang digunakan pakai oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata mereka bukan kumpulan Allah, tetapi mereka bukan kumpulan patung-patung berhala. Syiah Lebanon, Syiah Iran, Syiah di Iraq, mereka terlibat secara langsung memberikan bantuan untuk membunuh umat Islam di Syria. Ini yang diceritakan oleh orang Syria sendiri. Lalu apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, lebih teruk apa yang pernah berlaku di Shabra dan Shatila satu ketika dahulu. Shabra dan Shatila yang berlaku pembunuhan umat Islam di Palestin dibunuh dalam tempoh satu hari ataupun hampir sebulan, dibunuh umat Islam di Shabra dan Shatila. Tetapi di Syria pada hari ini lebih setahun 5 bulan umat Islam terus dibunuh. Yang terbaru semalam, tuan-tuan, di sebuah perkampungan Talmisah di kawasan Talmisah di perkampungan Hama, Homs, yang terletak di Bandar Homs, satu perkampungan di pinggiran Bandar Homs. Bandar Homs ini berlaku pembunuhan 250 orang dibunuh satu malam, tuan-tuan. Askar masuk, dia ditangkap orang kampung dan disembelih beramai-ramai. Disembelih, bukan ditembak, tuan-tuan, disembelih beramai-ramai. Tuan-tuan tahu kenapa? Dalam fahaman Syiah yang melampau-lampau, mereka beranggapan kalau kita menyembelih Ahlu Sunnah akan disegerakan keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi mereka ialah Dajjal, tuan-tuan. Makin ramai kuasa sembelih Ahlu Sunnah, makin cepat Dajjal kau keluar. Dan mereka beranggapan kalau makin banyak kau sembelih Ahlu Sunnah, kau akan diberikan pahala yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang ulama Syiah mereka berfatwa, siapa-siapa yang berjumpai pelarian-pelarian Syria yang melarikan diri ke Lebanon, bunuh saja dan jangan beri bantuan kepada mereka. Ini yang berlaku kepada umat Islam Syria pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, Fadilatul Syekh bersumpah dengan nama Allah. Dia mengatakan, umat Islam yang ditindas di Burma, di Myanmar, di Thailand, di Fatani, di Indonesia, termasuklah umat Islam Ahlu Sunnah di Iraq, umat Islam Ahlu Sunnah di Iran. Di Iran, tuan-tuan, ada satu kawasan umat Islam bernama Al-Ahwaz.
itulah satu-satunya negeri milik Ahli Sunnah wal Jamaah yang di bawah penguasaan kerajaan Iran yang paling teruk di dunia pada hari ini. Mereka tidak akan diberikan bantuan kemenangan sehinggalah diberikan kemenangan kepada umat Islam di Syria. Kenapa begitu tuan-tuan? Kerana di sinilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nabi sebut dalam hadis, pada akhir zaman nanti akan ada 3 tentera, jundun bil Iraqi, wa jundun bil Yaman, wa jundun bil Syam, fa'alaikum bil Syam. Nabi pernah bersabda di akhir zaman nanti akan ada 3 tentera, tentera di Iraq, tentera di Yaman, dan tentera di Syam. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, dengan mana tenterakah kami mesti bersama dengan mereka? Kalau ditakdirkan Allah kami banyak umur, dengan mana tenterakah kami hendak bersama dengan mereka? Nabi kata, fa'alaikum bil Syam, maka hendaklah kamu bersama dengan para mujahidin yang berjihad di Syam. Dan Rasulullah SAW sebut janji dalam hadis bagaimana Nabi sebut, Sayyidina Isa bin Maryam inda manaratil bayda fi syarqi Dimashq, akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih yang terletak di sebelah timur bandar Damsyik. Nabi sebut Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur bandar Damsyik, Syria. Sebaliknya di manakah akan keluar Dajjal? Dan Nabi kata Dajjal akan keluar daripada Asfahan. Asfahan di mana tuan-tuan? Iran. Bukan Turki Road, bukan Amerika. Dajjal akan keluar daripada Asfahan, Iran, dan diiringi seramai 70,000 Yahudi tuan-tuan. Rupa-rupanya inilah cerita sebenarnya Syiah sama ini bertopeng, bermuka-muka. Konon-konon mereka nak Islam, sebenarnya mereka tidak mahu Islam, bahkan mereka nak merosakkan umat Islam dalam keadaan kita tak sedar. Baru-baru ini di Mesir, di Al-Azhar, bagaimana kerajaan Mesir dan Al-Azhar mengisytiharkan diharamkan apa saja ajaran pengaruh Syiah di Mesir tak dibenarkan. Ada satu hauzah Syiah yang dibuka dekat Mesir, tuan-tuan. Hauzah ni macam markas dia lah, diarahkan tutup 24 jam. Tapi yang sedih negara kita boleh pula tuan-tuan. Kita ada Syiah dekat Gombak, kita ada Syiah dekat Melaka, kita ada Syiah dekat Kedah, kita ada Syiah mengata-kata. Hatta saya difahamkan oleh salah seorang guru ataupun tenaga pengajar di UTM KL jalan apa? Dan Semarang. Dia kata, Ustaz, UTM tu bukan Universiti Teknologi dah, dia panggil Universiti Tehran Malaysia. Kenapa? Dikuasai oleh puak-puak Syiah hari ini. Dan budak-budak kita yang belajar dekat MPTS pun terpengaruh dengan sebab apa? Sebab adanya mut'ah dekat kontrak ni tuan-tuan. Itu yang berlaku pada hari ini. Dalam keadaan kita tak sedar, rupa-rupanya dah ramai orang Melayu kita terpengaruh dengan faham Syiah. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, cukuplah kalau kita nak menjadikan sebagai ikon idola perjuangan kita melihat kepada Hamas yang memang berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita melihat kepada Mesir pada hari ini yang dikuasai oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Tinggalkan Iran, tinggalkan Syiah, tinggalkan Hizbullah. Mereka semua bertopengkan Islam untuk merosakkan umat Islam. Khususnya Iran pada hari ini tuan-tuan dah rosak pandangan masyarakat dunia. Pandangan masyarakat Arab terhadap Iran cukup teruk nama Iran bagi mereka. Lalu Syiah dalam keadaan cuba nak masuk ke negara kita. Dan baru-baru ni di Kelantan, bila kerajaan di Kelantan buat expo antarabangsa, lalu dijemput Iran datang. Iran tuan-tuan buat selengkong semua ni. Dan dijemput, dia buat flyer, dia buat banner, dan dia kempen Syiah di Kelantan. Apa tindakan yang digunakan untuk guru di atas arah supaya ditutup terus 24 jam tak dibenarkan. Tuan-tuan, inilah kebiadaban Syiah. Kalau dibiarkan, dia boleh merosakkan kesatuan umat Islam di mana-mana saja umat Islam berada. Dan di akhir sekali, Syekh sambil sebut bagaimana Ahlu Gaza di Palestin, orang Palestin sendiri tuan-tuan pada hari ini, mereka mengumpulkan derma untuk umat Islam di Syria. Selama ni kita di Malaysia biasa mengutip derma untuk umat Islam di Palestin. Tetapi pada hari ini umat Islam di Palestin mengumpulkan duit mereka, mengumpulkan harta benda mereka untuk disumbangkan, disalurkan kepada para mujahidin yang berjihad di bumi Syria. Ini yang dinyatakan oleh salah seorang pemimpin Palestin yang terkenal, Syekh Raid Salah. Mereka mengatakan kami di Palestin pada hari ini mengumpulkan tabarruat, derma-derma untuk kami sampaikan kepada umat Islam di Syria yang berjuang berjihad bagi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mujahidin di Syria mengatakan, cukuplah kami mengganti umat Islam berjihad di Syria. Cuma kami harapkan kepada kamu, doa kamu, bantuan keuangan kamu, supaya kurang-kurang kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis,
Nabi kata manjahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan tentera untuk berjihad, walaupun kita tak pergi perang, kita memang tak pergi tuan-tuan, confirm penakut mampus kita ni kan, pergi bersih pun berkerat pergi ni tak berani pun, tak berani cakap sembang dengan apa sama berbanding tuan-tuan. Tetapi bila kita memberikan sumbangan, Nabi janji manjahaza ghaziyan, barang siapa yang menyediakan para mujahidin faqad ghaza, mereka diberikan pahala oleh Allah seakan-akan mereka hadir di dalam medan jihad. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, jadi saya buka dalam 3 soalan kalau ada untuk kita bertanyakan soalan terus kepada Fadilatul Syekh. Siapa yang boleh cakap Arab terus tanya cakap bahasa Arab, siapa boleh baca Perancis cakap bahasa Perancis, kalau tak boleh cakap bahasa Melayu pun terjemah aja. Lepas tu baru kita tengok video insya-Allah. Silakan kalau ada. Sebab tuan-tuan ni masa kita fokus kita berhenti insya-Allah. Takkan tak ada. Aku nak lihat saya tak. Muslimat? Kalau muslimat tanya malu muslimin. Nampak gaya muslimat nak menjaga maruah muslimin tuan-tuan. Ada tuan-tuan ni? Faham? Clear? InsyaAllah. Okey tuan-tuan. Awal dia. Silakan. ماذا فعل السوريون الآن من أجل إعادة الخلافة الإسلامية؟ الآن الإحصائيات الرسمية لعدد الشهداء 20,000، وأما غير الرسمية التي يعني نعتقد أنها الأقرب إلى الصحة حوالي 30,000 من الشهداء، والمفقودون وعلى الراجح أنهم شهداء، يعني الراجح يعني غلب الظن 99% أنهم أيضا شهداء حوالي 70,000. يعني بعد سقوط النظام سيتفاجأ المسلمون في كل مكان بعدد الشهداء. وأما الخراب الذي لحق البلاد، الخراب مدن بأكملها تدمر. أنتم رأيتم مسجدا أو مسجدين في غزة فكاد عقلكم أن يطير من مكانه. مسجد يدمر، مسجدان في غزة، ومن دمرها؟ العدو الصهيوني إسرائيل. أما في سوريا فعشرات المساجد، لم تبقى مدينة إلا ودمر فيها مسجد على الأقل. وأما اللاجئون الذين هربوا من سوريا ودمرت بيوتهم وأحرقت محاصيلهم الزراعية وسرقت أموالهم واغتصبت بناتهم فهم بالآلاف داخل سوريا. حوالي 2,000,000 لاجئ داخل سوريا هربوا من المناطق التي تعرضت للخراب والدمار. وأما خارج سوريا فلم تبق مدينة ولا دولة في العالم اليوم إلا وهرب إليها السوريون. يعني نحن لاجئون سوريون وصلنا إلى ماليزيا، النصف الثاني من الكرة الأرضية. بالنسبة لسوريا ماليزيا آخر العالم. ومع ذلك من يومين أتت عائلة من حمص، لم تبق مدينة إلا وهرب إليها السوريون. طبعا لا توجد إحصائيات رسمية لعدد اللاجئين، يعني الذين لم يدخلوا الملاجئ والمخيمات، ولكن على الأغلب أنهم يفوقون 2,000,000 أيضا. 2,000,000 لاجئ داخل سوريا و2,000,000 لاجئ خارج سوريا. وأما عدد اللاجئين في المخيمات فحوالي 40,000 لاجئ في تركيا و200,000 لاجئ في الأردن وحوالي 25,000 لاجئ في لبنان. هؤلاء داخل المخيمات، وأما خارج المخيمات فلا يعلم عددهم إلا الله. وإلى الآن رغم الجراح ورغم الاغتصاب وذبح الأطفال وتدمير المساجد والبيوت، ورغم كل ما يجري في سوريا فإن السوريين عاهدوا الله عز وجل أن يستمروا في ثورتهم. قالوا إما أن نعيش في سوريا الجنة وإما أن
الجنة. وقالوا في إحدى الجمع إن العرب والمسلمين قد خذلونا، لم يقدموا لنا شيئا مع الأسف. كل هذا ويسألنا الأخ الكريم ماذا قدم السوريون لعودة الخلافة الإسلامية. نحن هذا ما قدمناه ونحن على استعداد. الجمعة الماضية بعد المجزرة الرهيبة التي حدثت يوم الخميس ازدادت نقاط التظاهر أكثر من 100 مظاهرة زيادة جديدة في سوريا. يزيد المجرم القتل ونحن نصر على الخروج، لأننا نعلم علم اليقين أن خروجنا هذا إما أن ينصر الإسلام، إما أن ينصر الإسلام، وإما أن نموت شهداء. فلا يهمنا بعد ذلك أساعدنا المسلمون أم لم يساعدونا، ولكن نذكرهم بدينهم بهذا الانتماء الذي شرفهم الله به، ونقول لهم ما نحبه لأنفسنا نحبه لكم. نحن أحببنا لأنفسنا الجهاد في سبيل الله، وعاهدنا الله عز وجل أن نقدم كل ما نملك من أرواحنا وأموالنا وأولادنا لنعيد الخلافة الإسلامية ولنحرر فلسطين بإذن الله. فماذا أنتم فاعلون وماذا أنتم مقدمون؟ بارك الله بكم وأعانني وإياكم على فعل ما يحب ويرضى. Saya ringkaskan jawapan. Apa yang umat Islam Syria buat untuk mengembalikan khilafah Islamiah? Kesemua pembunuhan yang berlaku selama ini, tuan-tuan, yang saya sebut tadi pun yang sama yang saya terjemahkan tadi. Pembunuhan di Syria pada hari ini secara yang rasmi, makna yang akhbar-akhbar keluarkan dalam lingkungan 30,000. Itu yang akhbar siarkan. Tetapi yang tidak disiarkan, yang dikategorikan orang hilang, tak tahu ke mana, lebih daripada 70,000. Manakala jumlah pelarian yang keluar daripada Syria lebih daripada 2 juta orang, tuan-tuan. Ketika kami bersama dengan NGO Muslim Care menziarahi pelarian-pelarian di Turki, di kemah-kemah pelarian, tuan-tuan, lebih 30,000 keluarga. Kesian, dihancurkan rumah mereka, dibom, payah saya nak cakap, tuan-tuan, menyakitkan hati kalau cakap macam ni. Jadi inilah harga untuk menegakkan khilafah. Inilah harga untuk menegakkan sebuah kerajaan Islam. Allah Ta'ala jadi dalam Al-Quran, Allah kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku akan uji kamu. Dan inilah harga yang terpaksa dibayar oleh umat Islam di Syria. Apa yang berlaku pada hari ini, inilah segala usaha yang mereka lakukan. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu hari nanti akan tertegak juga khilafah Islamiah di seluruh negara, insyaAllah. Ada lagi? Banyaklah pula aku ni saja tadi malu. Banyak sangat. Okey, yang angkat tangan dia pasal tadi. Okey, silakan. Okey, siang dah ada dekat Malaysia ni. Apa kita nak buat? Apa perlu kita buat? Itu bagi aku jawab. Jawab. Syiah dah ramai kat Malaysia, apa yang perlu kita buat? Kami bincang lama dah pada tuan-tuan. Apa yang perlu kita buat? Kita kena sedarkan masyarakat tentang bahayanya Syiah. Abang-abang yang pandai bahagian IT, lawan fight bahagian IT. Pasal Syiah ni dia ada FB dia ada dia punya blog dia ada dia punya web dia. Semua dah ada belaka dah. Dia buat dan rajin buat kerja buat ni. Kalau kita tak fight dia orang, kita berdosa, tuan-tuan. Saya mampu fight dengan apa yang saya cakap. Saya tak mampu bahagian IT, saya tak gerti. Saya cakap benda ni, tuan-tuan. Abang-abang yang berhenti bahagian IT, wajib fight dekat internet benda-benda macam ni, tuan-tuan. Ya, wajib. Dan Syiah ini cukup berbahaya. Diorang bergerak senyap-senyap. Perancangan mereka macam perancangan Israel. Diorang tak kira bila berjaya itu lain cerita. Ya, bila pengaruh ramai itu lain cerita. Yang penting semakin hari semakin dapat sempat di kalangan masyarakat Malaysia orang Melayu. Dan apa yang dia buat berjaya dalam keadaan kita tak sedar kita reka. Dan saya nampak, tuan-tuan, kalaulah tak kerana isu yang berlaku di Syria ni, kita tak tahu Syiah ni bahaya. Dulu saya sendiri anggap Syiah ni benda biasa saja.
bila berlaku isu Syiah dan kami bertemu sendiri dengan ulama Syiah Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, dia kata Syiah Imamiyah khususnya merupakan Syiah yang memang hulu melampau. Kalau tuan-tuan menguasai bahasa Arab, tuan-tuan akan terperanjat bila tuan-tuan tengok satu kitab karangan Imam Khomeini. Siapa tak kenal Imam Khomeini? Siapa kenal kan? Dia menganggap para sahabat Nabi ini pembohong. Dia menganggap Abu Bakar Umar ini berhala. Dia menganggap para sahabat Nabi semua ada kepentingan. Dia menyamakan para sahabat Nabi seperti golongan-golongan munafikin. Ini nak kabur ni tuan-tuan. Akidah Syiah, akidah yang boleh menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Cuma kita ahli sunnah ni masih lagi berjaga. Kita tak mudah kata orang kafir, kita kata dia sesat. Itu lebih selamat tuan-tuan. Mana dah tahu dia dah bertaubat atau dia bertaubatnya, itu kita tak tahu. Tapi saya nak kabur, nak cakap, segi zahirnya memang bahaya. Dan Syiah ni satu masalah yang paling payah menghadapi mereka. Mereka ada taqiyah. Taqiyah ni apa? Berpura-pura. Depan kita lain, belakang kita lain. Saya ada seorang sahabat duduk dekat Meru, berkawan dengan pokok Syiah. Dia kata dia pernah berkawan dengan pokok Syiah ni. Satu hari dia sembahyang Jumaat, dia jadi imam. Lepas habis sembahyang, dia kata dia nampak tiba-tiba tengok budak Syiah ni semua sembahyang baik semula. Kenapa ni? Rupa-rupanya dia menganggap sembahyang tadi tak sah. Pasal apa? Kau berfaham ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tuan-tuan? Kerana pasal dia orang menganggap kita punya rukun iman tak sama dengan rukun iman dia orang. Rukun iman dia orang ada tambah apa dia? Percaya kepada imam 12. Kita tak percaya benda tu mengabul. Kita mengabul. Bagi dia itu akidah. Kalau tak ada kufur. Sebab tu mereka tak menganggap supaya kita tak. Jadi kita kena usaha. Abang-abang kena nasihat, kena fight sekadar termampu supaya kita menyekat kemarahan Syiah yang dalam sedar tak sedar sudah boleh berlibat di kalangan masyarakat kita. Silakan. Tentang pembebasan Syiah, apakah kekuatan sekarang melawan pembebasan? Yang tuan nak jawab juga lain, sudah lagi saya jawab. Saya jawab. Saya syukur dia pada kuatihim di muqabalat isu al-jaysh al-asad di Islam. طبعا جيش الحر قسم كبير منه يعيش في مخيمات في تركيا، وهم ينتظرون المسلمين في كل مكان ليدعموهم بالمال ليشتروا السلاح. أنا قلت قبل قليل المسلمون في سوريا والمجاهدون والثوار والأبطال والمجاهدون لا يريدون طعاما ولا شرابا، يريدون السلاح فقط. وعدتهم خلال هذه السنة ونصف كثير من الدول عربية وغير عربية، ولكن لم ينفذ هذا الوعد ولا دولة. فهم الآن يتصلون بكل المسلمين في العالم ليجمعوا المال، وأكثر من مرة اشتروا صفقات أسلحة، ولكن النظام المجرم السوري استطاع من خلال العملاء له المتآمرين معه لحماية إسرائيل أن يسيطروا على هذه الصفقات. فالجيش الحر أعداده جيدة ويستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحرر الشام. الجيش الحر يستطيع أن يحرر الشام وحده، ولكنه بحاجة إلى السلاح، وكلمة السلاح يعني بحاجة إلى المال. الجيش الحر بحاجة إلى المال. نحن لا نستطيع أن نجاهد، ولكن نستطيع أن نجهز المجاهد الآن، كما قال الشيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذا واجب علينا. إذا كنت لا تملك المال أخبر هذا الكلام لمن يملك المال، وتولى أنت بجهاد الكلمة وبجهاد الدعاء. الجيش الحر ينتظر المسلمين في كل مكان. كل يوم يمر على سوريا مزيد من المجازر، مزيد من الشهداء. هذا برقبة من؟ برقبة المسلم الذي يملك المال ولا يتبرع به للمجاهدين. كل دم مسلم في سوريا هو دم لكل المسلمين. كل من يملك المال ولا يدفعه للمجاهدين هو شريك في إراقة هذا الدم، لأن الله أعطاك هذا المال ليمتحنك هل ستعمل بهذا المال بما يرضيه أم لا. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Tentang tentera pembebasan rakyat Syria,
Untuk makluman tuan-tuan, alhamdulillah sekarang di kalangan tentera Syria yang ramai yang telah berubah dan bersama dengan tentera kebebasan rakyat. Jadi kebanyakan mereka sekarang berada di khemah-khemah pelarian. Ya, mereka menunggu bantuan kewangan untuk membeli senjata. Sebelum pada ini mereka berjaya membeli